Hukum dan permasalahan puasa di bulan Ramadan. Bersama saya Ustaz Syahariman bin Abdul Rahman, Pengetua Maktab Rendah Sains Mara Sungai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uqaddimukum bi tahiyyati thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang pertama, bagaimanakah caranya menyambut Ramadan? Yang pertama, kita perlu perbaiki niat. Kita perlu mengikhlaskan niat. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Yang maksudnya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan dengan demikian itulah agama yang lurus. Yang kedua, berdoa. Banyakkanlah kita berdoa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita perlu memperbanyakkan membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang keempat, bersedekah dan memberi makan. Kita perlu banyakkan bersedekah dan memberi makan orang yang berpuasa. Yang kelima, qiyam. Qiyam iaitu menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketibaan Ramadan pada kali ini akan menatijahkan takwa dalam hati sanubari kita, sehinggalah kita mendapat mardatillah yang akhirnya melayakkan kita untuk menjadi hamba yang Rabbani. Permasalahan yang kedua, permasalahan niat puasa. Niat puasa setiap malam atau niat sebulan sekaligus. Di sini para ulama telah terbahagi kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama, boleh diniatkan terus sebulan berpuasa, di mana seseorang itu berniat sekali sahaja, iaitu dengan meniatkan sebulan berpuasa pada awal permulaannya. Manakala pendapat yang kedua, perlu memperbaharui niat pada setiap malam. Ia tidak terikat antara satu sama lain dengan hari lain-lainnya. Puasa pada hari berikutnya juga tidak rosak sekiranya pada hari itu puasanya rosak. Dapat disimpulkan di sini, boleh berniat sekaligus untuk berpuasa selama sebulan di permulaan niat, maka tiada masalah untuk melakukannya sebagai langkah berjaga-jaga, takut kita lupa. Maka hendaklah seorang itu juga berniat pada setiap malam. Permasalahan yang ketiga, adakah lipstik membatalkan puasa? Penggunaan gincu di siang hari pada bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Namun, jika atau sekiranya memasuki rongga, rasa yang terdapat pada gincu tersebut ianya akan membatalkan puasa. Permasalahan yang keempat, siapakah yang bayar zakat fitrah pelajar perempuan di luar negara? Sebagaimana yang kita tahu bahawa zakat fitrah juga dikenali sebagai zakat badan, yang merupakan satu bentuk zakat yang wajib atas setiap individu Muslim menunaikannya pada setiap tahun. Secara umumnya wajib ke atas usul, iaitu ayah, datuk, ibu, nenek dan hinggalah ke atas untuk membayarkan zakat anak perempuannya.
Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menyimpulkan, wajib membayar zakat fitrah jika berkemampuan. Kebiasaan untuk pelajar Malaysia yang belajar di luar negara ataupun di Timur Tengah membayar zakat sendiri, iaitu zakat mereka. Namun jika si bapa mahu membayarkan, maka hukumnya adalah harus dan sah, tetapi dengan keizinan si anak. InsyaAllah permasalahan bulan Ramadan akan bersambung di siri akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.